seterusnya kita masuk kepada graf terarah dan graf tak terarah. Okey, minggu lepas kita belajar tentang graf mudah dan graf berbilang tepi dan graf gelung. Graf yang ada berbilang tepi dan gelung dan graf mudah. Okey, hari ini kita masuk kepada graf terarah dan graf tak terarah. Okey, graf terarah ni maksud dia graf dia mempunyai arah. Maksud dia anak panah dari mana kepada mana. Dari mana ke mana. Contoh dekat sini dia bagi satu gambar raja iaitu segitiga ABC ataupun graf ABC yang mana dekat bucu antara bucu A dan bucu B ada satu tepi yang mana tepi dia ada anak panah. Anak panah ni dia menunjukkan ke arah B yang mana dia maksud dia dari bucu A kepada bucu B. Jadi maksud dia bucu A adalah bucu awal dan bucu B adalah bucu akhir. Jadi bila kita akan tulis pasangan bucu dia adalah pasangan bucu A, B. Okey, macam tu. Okey, kalau dekat pasangan bucu B, C. Okey, dia ada arah, dia juga ada anak panah. Tepi yang kedua ni ada anak panah iaitu daripada C kepada B. Anak panah menunjukkan ke arah B. Jadi dia menunjukkan yang bucu C ni adalah bucu awal. Dan bucu B ialah bucu akhir. Jadi kita akan tulis pasangan bucu dia ialah C, B. Macam tu juga dengan tepi yang terakhir ni. Dia daripada C kepada A. Jadi C, A. Sebab anak panah dia menghala ke arah A. Macam tu. Okey. Tu rajah 1. Dekat rajah 2 pula, yang tadi tu graf mudah yang ada arah. Graf mudah yang ada arah. Yang ni graf berbilang tepi dan gelung yang ada arah. Okey, kita tengok dekat sini. Dekat tempat yang ada berbilang tepi ni iaitu bucu P dan bucu R. Bucu P dan bucu R dia ada berbilang tepi. Maksud dia ada dua tepi dia iaitu E4 dan tepi 5. Okey, tepi 4 ataupun E4 ni anak panah dia menunjukkan ke arah R. Maksud dia menghala ke arah R. Jadi kita akan tulis pasangan bucu dia ialah P, R. Sebab P adalah bucu awal dan R ialah bucu akhir. Jadi E4 ataupun tepi 4 dia sama dengan P, R. Manakala tepi yang satu lagi tu sebabkan PR ni berbilang tepi. Jadi tepi yang kedua iaitu E5 dia menunjuk ke arah P. Bila dia menunjukkan ke arah P maksud dia daripada P kepada R. Jadi E5 ialah RP sebab R ialah bucu awal dan P ialah bucu akhir. Okey, itu kalau graf berbilang tepi. Kalau dekat gelung pula, okey, gelung dia ada satu laluan saja iaitu daripada Q keluar masuk balik kepada Q. Itu maksud dia. Jadi E2 ni ataupun tempat gelung ni dekat bucu Q ni kita akan tulis Q. Macam tu. Sebab dia keluar daripada Q, dia masuk balik pun kepada Q juga. Jadi dia tak ada macam berbilang tepi sebab dia gelung. Kalau gelung dia melalui satu bucu sahaja. Okey, itu. Jadi kita tengok apa beza antara graf terarah dan graf tak terarah ni. Okey, graf tak terarah, kita boleh tulis tepi dia tanpa perlu tengok dia dari mana kepada mana sebab dia tak ada arah. Contoh, okey, bucu dia dah bagi set bucu A, B, C, D. Okey, tak ada masalah. Set bucu A, B, C, D kita tak perlu tulis tak perlu fikir apa-apa. Cuma dekat bucu tepi, dekat tepi set tepi ni kita akan tulis A, B. Maksud dia pasangan bucu A, B. Tepi yang pertama E1, A, B. Tepi yang kedua A, C. Tepi yang ketiga B, C. Tepi yang keempat C, D. Kita akan tulis ikut abjad A, B, A, C, B, C dan C, D. Okey, kita tak perlu tengok kepada anak panah sebab dia tak ada anak panah. Jadi kita tulis pasangan bucu dia ialah kedudukan pasangan bucu dia bebas. Nak tulis A, B ataupun B, A tak ada masalah. Sebab dia tak ada arah. Tapi kalau dekat graf yang terarah, kita kena tengok dia ada arah dia. Jadi kita kena ikut arah yang dia bagi. Contoh,
Kalau bucu tak ada masalah. A, B, C, D sama. Bebas. Cuma dekat pasangan bucu ni kita kena tengok. Okey, contoh E1 AB, pasangan bucu AB. Tapi kita tak boleh tulis AB. Kita kena tengok anak panah dia dari mana ke mana. Contoh, dekat sini anak panah dia menghala ke arah A. Jadi, dia punya pasangan bucu dia kita kena tulis B, A. Daripada B kepada A. Maknanya B ni adalah bucu awal, A ialah bucu akhir. Macam tu juga dengan lain-lain tepi. Contoh, tepi BC ataupun tepi AC. AC, kita tak boleh tulis AC. Kita kena tulis ikut anak panah dia. Dari mana? Daripada C kepada A. So, C, A. Macam tu. Kalau BC, BC. B kepada C sebab anak panah dia menghala ke arah C. Lepas tu CD. Kita tak boleh tulis CD. Kita kena tulis DC sebab anak panah dia menghala ke arah C. Dan D ni ialah bucu awal dan C ialah bucu akhir. Okay, bila dia ada graf terarah, dia ada in, dia ada out. Makna dia dekat darjah setiap bucu, dia ada bucu in ataupun darjah in dengan darjah out untuk setiap bucu. Contoh, darjah in untuk bucu A. Maksud dia, ada berapa dekat bucu A ni yang masuk ke arah arah yang masuk kepada A ni berapa? Arah yang masuk kepada A ada 2. Jadi, D in untuk bucu A ialah 2. Lepas tu tengok D out dia. D out untuk bucu A. Okey, dekat bucu A kita buat bulatan ni, kita tengok garis yang terkeluar daripada bucu A ni kita tengok ada tak yang keluar daripada A. Maksud dia anak panah dia tak menghala ke arah A. Dia berpaling daripada A. Dia keluar daripada A. Tak ada. Kalau tak ada, kita akan tulis kosong. Macam tu juga dengan bucu-bucu yang seterusnya. Kita akan ada D darjah in untuk bucu C, bucu B dan bucu D. Kita akan tulis macam tu lah untuk setiap bucu. Kita tengok ada tak bucu yang ada tak darjah ataupun anak panah yang keluar, yang masuk kepada bucu, ada tak anak panah yang keluar daripada bucu. Yang tu kita kena ambil tak sebab dia adalah darjah. Okey, jadi bila dia ada darjah, maksudnya D in dia 2, D in untuk bucu A 2, D out untuk bucu A 0. Jadi, darjah bagi bucu A ialah 2. Kita tambah je. 2 tambah 0, 2. Okey, kalau bucu B. Bucu B kita ada in. In adalah in. In tak ada sebab dua-dua anak panah dia keluar. Jadi, bucu D in untuk bucu B, darjah in untuk bucu B ialah 0. Dan darjah out untuk bucu B ialah 2. Jadi, darjah untuk bucu B 2. Macam tu. Kalau C pula. Okey, dekat C dia ada in, ada out. Okey, kita tengok. Darjah in yang masuk kepada C ada berapa? 1, 2. So, ada 2. Manakala darjah out daripada C. Yang keluar daripada C ada 1. So, ada 1. Jadi, darjah untuk bucu C ialah 3. Sebab 2 tambah 1, 3. Okay. Kemudian darjah untuk bucu D, darjah in untuk bucu D dia ada 1 saja iaitu keluar, dia keluar. Jadi D in untuk bucu D 0 dan D out untuk bucu D adalah 1. So jadi darjah bagi bucu D ialah 1. Jadi bila kita tambah ke semua darjah dia, kita akan dapat jumlah darjah iaitu 8. Macam itulah. Jadi kita akan dapatlah jumlah darjah dia iaitu 8. Jumlah darjah bagi setiap bucu, bagi semua bucu ialah 8. Macam tu. Itu graf terarah. Okay, macam tu juga kalau graf yang ada berbilang tepi, yang ada gelung. Kaedah yang sama. Kalau graf yang tak terarah, kita boleh tulis ikut suka. Maksud dia punya susunan pasangan bucu tu tak ada masalah. Nak tulis PQ ataupun QR. Contoh, kalau graf terarah ataupun graf yang ada gelung dan berbilang tepi. Okey, contoh graf yang berbilang tepi ni. Contoh QR. QR, kita boleh tulis QR, QR. Tak ada masalah sebab dia tak ada anak panah. Nak tulis QR, RQ ataupun QR, QR. Dia kena tulis macam tu. Sebab dia tak ada anak panah. Kalau gelung pun, tak apalah. Dia memang gelung. Dia daripada T kepada T. So, TT. Okay, tapi bila ada graf terarah, kita kena tengok anak panah dia satu ke mana, satu lagi dari ke mana. Okay, contoh dekat berbilang tepi, QR.
Okay, QR. Bucu QR. Dia ada QR, maksud dia daripada Q kepada R sebab anak panah dia keluar. Tu Q kepada R dan satu lagi R kepada Q sebab ada anak panah yang masuk kepada Q. Lepas tu ada anak panah yang masuk kepada R. Jadi QR dan RQ. Dia akan jadi dua pasangan yang berbeza. QR1, RQ1. Okay, kemudian kalau gelung dia macam tak ada arah sebab dia daripada T kepada T juga sebab dia keluar daripada T masuk balik kepada T. So dia akan tulis T. Okay, nak kira bilangan darjah macam kita kira bilangan darjah tadilah. Kita tengok daripada setiap bucu tu berapa darjah keluar, berapa darjah masuk kalau untuk graf terarah. Kalau graf tak terarah, kita boleh terus kira je. D ataupun darjah untuk bucu P berapa. Terus kira. Kalau untuk yang terarah, dia kena kira satu-satu. Kena darjah in satu, darjah out satu. Baru kita tambahkan jumlah darjah dia. Macam tu. Okay, itu graf terarah dan graf tak terarah. Okay, kita tengok graf berpemberat dan tak berpemberat. Graf yang berpemberat dan tak berpemberat ni maksud dia, graf dia, setiap tepi graf dia ada nilai. Dia tak semestinya, graf pemberat ni dia ada dekat semua graf. Graf tak terarah pun ada, graf terarah pun dia ada. Macam tu. Jadi, graf yang berpemberat maksud dia graf tu dia ada nilai. Contoh, bucu A, B, C, D. Okay, contoh dia kita buat macam ni. Satu, dia ada tepi dia. Okay, dia ada tepi dan dia ada bucu. Jadi graf A, B, C, D. Okay, bila dia bagi graf berpemberat, maksud dia setiap tepi graf ni ada nilai. Contoh nilai dia jarak. Contoh jarak dia apa? 8 km. 5 km. 10 km. 12 km. 3 km. Contoh. Dia tak kisahlah panjang dia sama ke, pendek ke. Kalau dia tengok kepada nilai. Contoh panjang jarak antara A kepada B ialah 8 km. Macam tu. Jarak antara A ke B 8 km. Jadi 8 km ni adalah pemberat dia. Itu adalah pemberat. Macam tu. Kalau tak ada pemberat, dia tak ada nilai. Kita bolehlah letak macam dia dekat situ nilai apa pun. Tak ada masalah. Jarak boleh. Apa lagi? Masa, kos. Masa, nilai arus elektrik, contoh kilowatt jam, macam tu. Yang tu semua adalah berpemberat dia. Jadi dalam setiap graf ada pemberat. Kalau yang graf berpemberat maksud dia graf tu dekat tepi dia ada nilai. Macam itulah. Itu graf berpemberat. Okay, kita tengok kepada contoh 7. Contoh 7 dia suruh lukis satu graf terarah mengikut maklumat yang dia bagi. Okey, bila dia bagi maklumat, kita kena lengkapkan graf ataupun kita kena lukis satu graf yang lengkap mengikut maklumat yang dia bagi. Okey, graf yang lengkap tu maksud dia contoh, dia bagi contoh A. Dia bagi bucu dia P, Q, R, S, T, U. So, kita boleh letak bucu P, Q, R, S, T, U tu ikutlah kat mana kita nak letak. Contoh P, Q, R, S, T, U. Contoh P, Q, R, S, T, U. Okey, itu bucu. Okey, dah siap bucu. Kita tengok. Dia kata graf terarah. Bila graf terarah, ada anak panah. Jadi, kita akan tengok setiap pasangan bucu yang menjadi tepi tu. Kita tengok dia dari mana kepada mana. Okay, contoh tepi yang pertama ialah PQ. Bila PQ maksud dia daripada P kepada Q. So, PQ. Macam tu. Dan kita akan lukis, kena letak anak panah dia dari mana? P kepada Q. Okay. Kemudian PR. PR maksud dia daripada P kepada R. Okay. Jadi, kita letaklah P kepada R. Contoh. Kita akan buat macam tu. So, anak panah dia daripada P keluar kepada R. Okay. Kemudian RQ. RQ. Okay, RQ maksud dia daripada R kepada Q. So, anak panah dia akan jadi macam ni lah. Sebab dia daripada R kepada Q. Kemudian SR. SR.
Okay, S, R. Sebab anak panah dia akan menghala ke arah R. S, Q. Anak panah dia akan menghala ke arah Q sebab Q tu dah jadi bucu akhir. Dan last sekali S, T. S, T. Macam tu. Okay. Kalau dia, okay, selesai lah. Cukup lah. U ni, bucu U ni sebab dia kan dia tak ada tepi. Jadi, tak boleh nak buat apa lah sebab maklumat dia tak bagi untuk tepi. Jadi, selesai. Untuk bucu, untuk soalan A. Kita akan buat macam tu lah. Selesaikan. Okay, kalau dia bagi macam pasangan bucu, tak ada masalah. Kalau dia bagi pasangan darjah, contoh soalan B. Dia bagi darjah. Bila dia bagi darjah, kita kena buat kita kena tengok setiap satu tepi darjah in dan darjah out dia. Okay, contoh. Jadi, kita nak cari, dia bagi darjah in dan darjah out. Jadi, kita boleh kira satu-satu. Maksud dia, kalau in untuk darjah in untuk bucu P dia satu dan darjah out untuk bucu P dia ialah satu juga. Jadi, ke darjah bagi bucu P ialah darjah bagi bucu P ialah 2. Kita kira yang tu dulu. Darjah untuk P 2. Nanti baru kita tengok kepada in berapa, out berapa. Macam tu. Jadi kita kira satu-satu dululah. Okey. Selesaikan, cari dulu berapa dia punya darjah untuk setiap bucu. Contoh in dia 1, in untuk P 1, out untuk P 1 juga. Jadi darjah untuk P ialah 2. Q. In dia 3, out dia 2. Jadi darjah untuk Q ialah 5. Okay, R. In dia 0, out dia 3. Jadi darjah untuk R ialah 3. Dan S. In dia 3, out dia 1. Jadi darjah untuk S ialah 4. Okay, jadi kita boleh lukis. Lukis dulu baru kita tengok kepada dia punya in dengan out dia. Okey, dia bagi 4 bucu iaitu P, Q, R, S. Kita letaklah P, Q, R, S. Okey, ni P, Q, R, S. Lepas tu kita tengok, okey, darjah P ada 2. Maksud dia daripada P ni keluar 2 garis. 1, contoh 1, 2. Macam tu, ada 2. Kemudian Q ada 5. Okey, kat sini dah ada 1. Kena tambah lagi 4. Ni dah ada 1, tambah lagi 4. 1, 2. Mungkin kat sini 3. Kat mana lagi? Kat mana lagi agak-agak? Sebab dia kata, okey, dia kat sini dia kata Q adalah mempunyai satu gelung pada bucu dan RS ialah berbilang tepi. Okey, dia dah bagi kat sini. Dia kata mempunyai satu gelung pada bucu Q dan RS ialah berbilang tepi. Okay, jadi, kita kena lukis dulu yang ada gelung, yang ada tepi ni. Yang berbilang tepi. Maksud dia dekat Q, okay, dia dah bagi maklumat. Q, dekat Q ada gelung. Jadi, lukis dulu gelung. Kemudian dekat R ada, RS ada berbilang tepi. Okay, 1, 2. Okay, dah berbilang tepi. Okay, maksud dia, baru kita tengok kepada darjah P tadi. Okay, darjah P ialah 2. Jadi, kita letaklah. Okay, P ni tak ada apa lagi. So, kita letak 2. 1, 2. Okay, darjah Q ada 5. Okay, dekat Q dah ada 3. Kita boleh tambah 1, 2. Macam tu. Okay, so ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, cukup dah 5. R ada 3. Okey, dah cukup 3. S ada 4. 1, 2, 3, 4. Okey, dah cukup dah anak tepi bagi setiap bucu. Okey, kemudian baru kita nak tulis anak panah, baru kita tengok kepada in out dia. In untuk darjah in bagi titik bucu P ialah 1. So ada 1 saja in dan 1 keluar. P 1 masuk, 1 keluar. Okay, jadi kita letaklah yang mana 1 masuk, yang mana 1 keluar. Kita cuba letak dulu. Okay, contoh kita letak P, sini masuk. Daripada S kepada P. Dia masuk, lepas tu dia keluar. Okay, kemudian Q, in dia 3, out dia 2. Okay, bila ada gelung, 1 dah keluar, 1 lagi dah masuk.
Okey, maksudnya dekat gelung dah ada satu yang keluar, ada satu yang masuk. Jadi yang masuk yang Q dekat bucu Q lagi 2. Dah ada satu lagi yang masuk. 2 dah. Satu lagi je lah. Lepas tu yang keluar daripada Q ada 1. So kita cari lagi mana lagi satu yang keluar daripada Q. Sebab dekat sini keluar, ini masuk. Masuk kepada Q dah ada 2. Yang keluar daripada Q dah ada 1. So baki yang tinggal untuk Q, darjah yang masuk cuma lagi 1 dan darjah yang keluar pun lagi 1. Jadi kita boleh tengoklah agak-agak kat mana yang dia masuk dan mana yang dia keluar. Kat mana tepi yang dia masuk, kat mana tepi yang dia keluar. Contoh. Jadi kita cuba letak. Okey, kita letak tengok kat sini. Lepas tu ini masuk dan satu lagi keluar. Macam tu. Okey, kemudian R untuk darjah R, darjah in untuk bucu R tak ada. So maksud dia kedua-dua ke semua tepi, semua darjah yang ada dekat R ni semua keluar. Semua akan keluar. Jadi sebab tak ada yang masuk. Jadi semua akan keluar. Macam tu. Dia akan jadi macam tu. Okay, last sekali. Out dia 3. So 3. Semua keluar. S in dia 3. Out dia 1. Okay, kita tengok. S in dia yang masuk ada 3. 1, 2, 3. Yang out dia 1. Okay, betul. Cukup dah. Okay, maksud dia betul lah tu. Okay, kalau kata salah. Contoh tersalah letak. Okay, contoh tersalah letak. Kita letak dekat sini, 1 dia masuk. Okay, contoh, anak panah dia masuk kat sini. Kita boleh tahu dekat Q sini ada berapa yang dah masuk kat sini. Anak panah yang masuk ke arah Q. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Sedangkan syarat yang dia minta ada 3. Jadi kena ubahlah. Kena cari. Kita kena cari. Kat mana yang salah, yang tu kita kena cari dan betulkan. Bagi memenuhi syarat-syarat dalam soalan. Macam tu nak lukis untuk graf terarah. Okey, itu graf terarah. Kemudian contoh yang seterusnya, kita tengok tentang graf yang ada pemberat. Okey, graf yang ada pemberat ni, contoh dekat sini dia bagi satu laluan untuk siapa? Izharul menjalankan latihan larian dia. Okey, dia ada laluan dia banyak. Dia masuk. Tengok dekat sini ada graf terarah. Kat sini dia bagi satu graf terarah yang ada pemberat. Sebab apa graf terarah? Dia ada anak panah. Dari mana ke mana. Okey, macam tu. Okey, jadi kita tengok soalan dia. Soalan dia suruh cari jarak laluan sehala yang terpendek. Okey, jadi bila kita tengoklah, kita boleh try antara semua ni, semua bucu, semua tepi dan semua pemberat ni, yang mana yang menghasilkan hasil tambah ke semua pemberat, dia menghasilkan nilai yang terkecil. Contoh. Okey, kalau kita nak kata dia kata laluan sehala. Laluan sehala ni maksud dia satu arah sahaja. Contoh daripada V1, V3, V4, V5. Okey, dari mula kepada tamat. Okey, V1, V2, V1, V3, V1, V3, V4 dan V5. Okay, kalau kita tambah V1 tambah V3 tambah V4 tambah V5. Okay, dapat tak nilai yang terkecil daripada? Okay, kalau tak tahu lagi dia ni nilai terkecil kan nilai terbesar, kita tengok. Ada lagi tak nilai yang kita boleh kata dia nilai salah? Contoh V1, V2, V3, V4, V5. Okay, so V1 tambah V2 tambah V3 tambah V4 tambah V5. Okay, dapat satu nilai. Okay, kita akan dapat satu nilai. Ada lagi tak laluan lain? Contoh V1, V1 kepada V2, lepas tu V4, V5. Okay. V1, V2 tambah V3 tambah V2 tambah V4 tambah V5. Tambah V4 tambah V5. Okey. Lepas tu, tengok pula ada lagi tak laluan sehala yang lain. V1, V2 dan V5. Okay, V1 tambah V2 tambah V5. Okey. Jadi kita boleh bandingkan. Ini semua laluan yang mungkin yang ada dalam graf ni.
ada 4 laluan ataupun 4 laluan sahala yang boleh dilalui Izharul dalam graf terarah ni. Okay, jadi kita boleh bandingkan keempat-empat nilai ni, yang mana nilai yang terpendek itu jawapan bagi soalan A. Contoh. Okay, soalan B, dia kata laluan sahala terpanjang. Carilah nilai yang terbesar. So, itu jawapan dia. Macam tu. Lepas tu dia tanya bucu-bucu yang perlu dilalui jika jarak sahala adalah 1.4 km hingga 2.1 km. Okay, kita tengoklah. Antara semua hasil tambah kita tadi, hasil tambah jarak tadi, contoh V1 kepada V2 ialah 600. Lepas tu V2 kepada V5, 500. So V1 tambah V2 tambah kepada V3. Dia kepada bukan tambah. Jadi kepada V1 kepada V2 ialah 600. Tambah dengan V2 kepada V5, 500. So kita akan tambah macam tu. Okay, V1 kepada V2, 600. V2 kepada V4, berapa? 800. So 600 tambah 800 tambah V5, 500. Kita akan buat macam tu. Jadi bila dah cari semua nilai ni, kita boleh tahu, kita boleh bandingkan mana jawapan dia. Okay, kalau contoh C, contoh soalan C, dia kata 1.4 hingga 2.1 km. Okay, kita boleh tengoklah dekat pilihan jawapan yang kita dah bandingkan tadi, yang mana yang memenuhi soalan yang menepati jawapan untuk soalan C. Macam tu. Antara 1.4 hingga 2.1 km. Kita boleh buat macam tu lah. Itu untuk graf terarah dan graf tak terarah yang ada graf terarah yang berpemberat. Okay, selesai untuk tajuk graf terarah dan graf berpemberat.